رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya Tuan Imam, tidak lupa kepada muazzin, saf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang diberi oleh Allah SWT kepada kita untuk sama-sama kita mengambil sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang begitu banyak yang Allah kurniakan untuk hamba-hambanya untuk memahami akan agama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat ini, kita dapat faham dan kita menterjemahkan dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam bab yang kita bicarakan, iaitu bab yang melibatkan akidah. Baik, dalam pertemuan yang lalu kita dah sebut tentang wajibnya mempercayai akan nama-nama Allah, Asma'ul Husna, dan kita telah melihat dan kita mendengar beberapa di kalangan di antara nama-nama Allah, 99 nama itu. Bagaimana nama Allah itu sendiri pun kalau kita kenal, maka sebenarnya sudah memberikan sedikit sebanyak ilmu untuk kita memahami bagaimana pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Antara nama Allah Subhanahu wa taala, antaranya 99 nama, sebab itu Nabi suruh kita menghafal, kita mengetahui 99 nama itu dan memikirkan, kata Nabi, memikirkan tujuan makna nama-nama tersebut, beramal dengan nama tersebut dalam tuntutan kehidupan kita. Maka kata baginda Nabi, mereka itu akan masuk syurga Allah. Bila janji Nabi ini dia benar sebab Nabi ini dia as-siddiq, dia benar, dia tidak pernah menipu dalam menyampaikan sesuatu. Jadi antara nama-nama Allah, antara lainnya iaitu Al-Muqi. Al-Muqi ini iaitu yang maha pemberi kecukupan. Bayangkan tuan-tuan, Allah ini Tuhan yang memberi kecukupan. Malah kalau kita ingat antara ayat yang selalu kita diingatkan tentang ayat yang terakhir yang diturunkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, hari di mana ayat itu diturunkan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam yang ada pada kita ni dah sempurna. Tak ada lagi orang katakan kekosongan, kelompongan, kebocoran yang perlu ditampal di sana sini, tak perlu lagi. Dah lengkap. Tapi nak faham kelengkapan tu perlulah belajar. Perlulah merujuk kepada murabi-murabi, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada supaya kita faham. Walaupun Islam tu dah lengkap. Kemudian kata Allah, aku cukupkan nikmatku ke atasmu. Nikmat Allah ini tak payah nak hitung, nak kira lah, berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kesimpulannya, semua yang kita perlukan nikmat itu cukup. Allah tak tinggal, tak kurangkan walaupun sedikit. Sound system tak apa cantik. Bukan sistem PA system tuan-tuan. PA system saya. Suara agak ni sikit dah. Baik, jadi nak tunjukkan bahawa kelengkapan itu, Islam yang Allah turunkan kepada kita itu dah lengkap. Jadi kata Allah, aku cukupkan nikmat. Sebab tu nikmat ni macam-macam lah. Nikmat kasih sayang, nikmat kebahagiaan, nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, semua dah ada. Tinggal bagaimana kita nak mentadbir urus. Allah beri kesihatan kepada semua orang. Asalnya Allah beri semuanya baik belaka. Bagaimana kita nak mentadbir urus kesihatan yang Allah punyakan kepada setiap orang itu bergantung kepada diri dia. Kalau dia tak pandai nak jaga kesihatan dia, maka dia sakitlah sedikit. Sakit itu pun bukan maksud kata Allah marah
Sebab tu Allah beri dia sakit. Aku beri kamu kesihatan, kamu tak jaga, biar padan muka kamu sakit. Tidak. Malah kalau kita baca dalam hadis baginda Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan bahawa apa firman Allah? Allah menyebutkan kepada orang yang sakit itu, aku datangkan kepada kamu kesakitan sebagai satu ujian untuk aku naikkan martabat, naikkan taraf kamu. Sebab bila mana aku datangkan kesakitan, kesihatan yang tak berapa baik untuk kamu, lalu kamu bersyukur. Dengan cara apa? Kamu sabar. Bersabar di atas kesakitan itu. Ya Allah, kenapa lah kau datangkan begini ujian yang aku tak mampu menanggungnya, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan kita mencela Allah. Allah datangkan kesakitan apa-apa tuan-tuan, mampu ucap, tak mampu ucap, gerakkan hati kita. Astagfirullahaladzim. Sebab Allah nak gugurkan dosa-dosa kita. Kita ni buat dosa banyak, tapi kadang-kadang lalai. Tuan-tuan mungkin tidak, saya kira diri saya. Kadang-kadang kita lalai nak bertaubat kepada Allah. Kita rasa macam kita ni hebat sangat. Lalu bila Allah datangkan kesakitan itu, kata baginda Nabi, Allah menggugurkan dosa-dosa diri kita. Nak tunjukkan Allah sayangnya kepada kita. Jadi salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Muqit, yang pemberi kecukupan. Allah dah cukupkan kepada kita. Jangan kita rasa, kita tengok orang lain, kita rasa dengki, hasad. Kenapa dia dapat, aku tak dapat? Sebenarnya, kita dapat mungkin tidak sama dengan dia. Tetapi, dari segi orang katakan kesamaan yang Allah mutlakkan, iaitu semua orang itu sebenarnya Allah beri cukup. Rezekinya cukup. Tak pernah yang tak cukup. Cuma kadang-kadang kita tak mencari, maka tak temulah yang diperuntukkan kepada kita. Allah berikan lagi apa dia? Iaitu nama Allah salah satunya Ar-Raqib, yang maha menguasai. Jadi yang kuasai segala-galanya ini siapa? Allah. Siapa yang menguasai surau ini? Pentadbir surau. Siapa yang menguasai negeri ini? Pentadbir negeri. Siapa yang menguasai negara ini? Pentadbir negara. Siapa yang menguasai dunia dan alam ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang maha menguasai. Ar-Raqib. Nak tunjukkan bahawa biar kamu rasa hebat macam mana pun, tapi ada masa dia tidak berada di bawah kekuasaan kamu, tetapi dia di bawah kekuasaan yang Maha Esa. Al-yawma akmal, Allah sebut, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti, di mana Yaumul Mahsyar, ketika dihimpunkan di padang mahsyar itu, semua orang dihimpunkan, si kaya, si miskin, rakyat jelata, raja rakyat, semua sekali dihimpunkan di padang mahsyar. Pada hari itu, mulut kita yang duk beri kuliah, mulut kita yang duk melafazkan lagu-lagu, mulut kita yang nak mengumpat, mulut kita mencerca orang, semua itu ditutup. Yang berkata-kata ketika itu, tangan. Hari ini kalau tangan berkata-kata, lari orang. Tapi hari itu tangan akan berkata-kata. Kaki akan menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Jadi nak tunjukkan bahawa kita tak boleh lari. Sebab hari itu bukan di bawah bidang kekuasaan kita. Kalau hari ini kita ada kuasa, kita boleh arahkan orang, tutup mulut dia. Jangan benarkan dia bercakap, halau dia keluar. Tapi hari itu Allah yang maha menguasai. Ar-Raqib. Allah juga ada namanya, banyak nama Allah tu 99, antara nama Allah As-Sabur, yang maha penyabar. Sabar tak kita? Sabar. Ramai suami yang sabar. Kadang-kadang balik penat-penat, isteri tak masak, sabar dia. Tak mengamuk. Ada sebahagian suami, habis pinggan mangkuk disepaknya. Ada isteri yang kadang-kadang suami marah, dia tahan je telinga, dia sabar. Suami tak semayang, dia sabar. Dia kumpul duit semua dah cukup nak pergi Mekah. Kenapa tak pergi lagi, Kak? Saya tak nak pergi, Ustaz. Saya nak tunggu sampai suami saya terbuka pintu hati. Saya nak pergi sama-sama.
Dia tahu suami dia teruk, kaki minum, mabuk selalu. Tetapi tuan-tuan, dengan berkat doa dia pada Allah, akhirnya Allah buka pintu hati suami, mau pergi Mekah dengan dia. Balik Mekah, dua-dua orang alhamdulillah dapat haji yang mabrur, berubah 100%. Nak tunjukkan sabarnya ada orang. Sabar macam mana pun, tetapi Allah lagilah yang maha penyabar. Sebab bukan sekadar di kalangan orang yang kafir, yang tidak menunaikan perintah Allah, yang tidak mencari akidah yang benar. Sebaliknya orang yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang dah confirm mengaku dirinya Islam, masih ramai yang tidak mengabdikan dirinya kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tapi hidup dia senang lenang. Kenapa? Sebab Allah berikan rezeki juga kepada dia. Sabar Allah, walaupun hamba dia tidak mengabdikan diri kepada dia. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada Allah, iaitu beribadah. Tapi dia tak ibadah kepada Allah. Allah beri juga rezeki kepada dia, Allah tetap bersabar. Allah berikan rezeki kepada dia, dia masih mencela Allah, masih maki hamun Allah, masih mengatakan Allah tidak berlaku adil kepada dia. Kalau kita lah tuan-tuan bagi sumbangan ke orang orang cerca kita, sekali itu je lah. Itu pun sebab dah bawa, kalau tidak tak bagi dah. Berapa ramai wakil rakyat. Kamu wakil rakyat, yang kamu beri itu duit siapa? Bukan duit daripada poket kamu, gaji kamu pun. Duit peruntukan kerajaan diberi melalui kamu pun dia tak bagi. Sebab apa? Kadang-kadang dia fikir, dulu si hamba Allah ni aku ingat lagi ni, tak lupa aku pergi rumah dia dulu, waktu berkempen dulu. Dia maki hamun. Hari ni dia datang minta tolong. Ini giliran aku pula. Tengok, tak sabar kalau manusia, kalau makhluk. Tetapi Allah, Tuhan yang maha penyabar. Nak tunjukkan bahawa tuan-tuan, takkan sama sekali hamba dengan Allah. Sebab itu kita katakan bahawa dalam kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala tadi, di peringkat awal kita sebutkan dulu, yang pertama, membersihkan Allah Azza wa Jalla daripada sifat-sifat yang menyerupai makhluk yang boleh membawa kepada kekurangan. Sama, mungkin nampak sama. Ada manusia, ada makhluk yang sabar. Allah pun sabar, tetapi Allah maha penyabar. Tak sama. Nampak macam sama, tapi tak sama. Nama Allah itu Al-Muqim, yang maha pemberi kecukupan. Ada tak makhluk yang beri? Orang minta dia bagi, orang minta dia bagi. Ada ramai. Tetapi setakat mana dia mampu beri? Tapi Allah yang maha pemberi segala kecukupan. Nak tunjukkan bahawa ada perkara-perkara seakan kita lihat macam sama, tetapi takkan boleh sama. Tapi kalau sampai satu tahap kita menyamakan Allah, orang katakan, dengan makhluk itu sama, tak ada bezanya langsung, maka di situ berlakunya kesyirikan. Sebab itu tak boleh menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, apatah lagi dengan sifat-sifat yang membawa kepada kekurangan. Kita ni kadang-kadang kita tak nak ambil apa yang Allah tunjukkan pada nama dia. Patutnya kita tiru lah. Walaupun kita takkan mampu buat apa yang Allah buat, tapi setidak-tidaknya dengan kita cuba mengamalkan nama Allah. Allah itu apa? Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Kita bukan pemberi rezeki, tapi paling tidak dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, kita berkongsi rezeki dengan orang. Itu kita tak tiru. Allah itu apa? Allah itu Al-Muqit yang kita sebutkan tadi. Yang maha pemberi kecukupan. Kita tak mampu nak bagi mana-mana makhluk itu cukup seadanya, yang dia nak semua dapat. Tapi setidak-tidaknya kita dapat mengurangkan kekurangan yang diperlukan oleh orang. Itu kita tak tiru. Yang kita ditiru benda-benda yang kadang-kadang datangnya bukan daripada ajaran Islam, yang bukannya datang daripada Allah. Hari ini ramai kita tengok, tuan-tuan tengoklah kat TV. Tapi yalah tuan-tuan mana sempat tengok TV. Tuan-tuan main mengaji kat kuliah aja, saya sempat juga lah tengok kan.
Dalam kita tengok drama-drama TV hari ni cerita Melayu lah, cerita Melayu. Cerita Melayu ni pusing balik kerjanya, nak runtuhkan rumah tangga dia. Dia ni berkenan kat isteri abang dia berkenan kat, itulah kerjanya. Tengok kalau dalam cerita ni hebat belaka. Luar cerita kadang-kadang kita pun semput tengok. Nak tunjukkan bahawa dalam kita tengok cerita-cerita Melayu hari ni, kalau dia buat lamaran, dia buat macam mana? Dia pegang bunga ni, dia pegang bunga sejambak, dia pergi depan, melutut ke depan. Sudikah kamu menjadi isteriku? Ini ajaran Islam ke? Islam tak ajar macam tu. Nak kata ajaran Melayu pun bukan. Melayu pun tak mengajar macam tu. Melayu ni kalau lihat di dalam perlembagaan Malaysia ni, sinonimnya Melayu itu Islam, Islam tu Melayu. Sebab itulah kalau kita baca dalam satu buku yang ditulis oleh Francis Tottenham kata apa? Aku bangga dengan orang Melayu. Sebab bila dia datang ke tanah Melayu, dia tengok, dia anggap itu orang Melayu. Padahal orang Melayu ni sebenarnya orang Melayu Islam dulu, mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Cuma dia lebih dipanggil sebagai orang Melayu lah. Jadi dia kata apa? Aku bangga dengan orang Melayu ni sebab bila aku datang, aku melihat, aku bangga orang Melayu terkenal dengan sifat pemalu. Pemalu orang Melayu. Sebab tu kalau kita tengok cerita P.Ramlee, Tun Teja ke apa, Tun entahlah yang dia keluar, paling tidak nak keluar tu dia ambil juga kain batik tu, dia sarung kepala tutup. Itu zaman tu. Zaman sekarang habis dikoyak sana koyak sini, kadang-kadang sampai kita nak kata macam sudah hilang kemaluan. Tak ada malu dah orang sekarang Melayu kita. Aku bangga dengan orang Melayu, kata Francis Tottenham. Aku melihat orang Melayu tidak berjudi. Hari ni orang Melayu berjudi tak? Ramai. Kalau masuk tengok kedai KTM Kuda Tutup Magnum tu, yang mana masuk pakai helmet Melayu tu. Naik motor tak pakai helmet tak apa. Yang penting masuk kedai pakai helmet, jaga keselamatan. Apa yang dijaga wallahu alam lah. Tapi nak kenalnya mudah gitulah. Dulu tak berjudi, tapi orang Melayu sekarang ramai berjudi. Aku bangga dengan orang Melayu, kata Francis Tottenham. Orang Melayu terkenal dengan sifatnya tidak mengambil candu. Kejatuhan bangsa Cina dulu. Sebab apa? Sebab mereka ni kemabukkan candu. Tapi Francis Tottenham kata, aku datang ke tanah Melayu, aku melihat orang Melayu biasa. Mereka tidak suka kepada candu. Jadi aku bangga dengan orang Melayu kerana mereka tidak mengambil candu. Hari ini, yang dalam pusat pengajian serenti yang paling ramai, orang Melayu. Ramai dah yang sudah kemabukkan, bukan setakat candu, dadah terus. Tengok. Rasanya Francis Tottenham kalau datang balik, dia kata padam balik statement tu, salah aku bagi dulu. Francis Tottenham kata yang keempat, aku bangganya dengan orang Melayu kerana orang Melayu ni terkenal dengan sifat suka menjaga hal ehwal jiran. Hal ehwal jiran, jiran sakit dia tahu. Kita kadang-kadang duduk satu taman, kawan kena COVID sampai dah kuarantin 10 hari dah pun tak tahu. Ni zaman sekarang. Orang dulu, bila dia tahu orang jiran dia sakit, dia pergi rumah. Pak Dola, macam mana keadaan? Macam ni lah, tak nak bangun pun tak boleh lagi ni. Tak apa Pak Dola, jangan fikir sangat. Tu ada tu, kami ada bawa sikit berat, gula. Anak nak pergi sekolah besok jangan bimbang, dah ada dah. Si Seman akan tolong hantar. Semua dah diurus. Walaupun tak ada bayaran, suka menjaga hal ehwal jiran. Islam suruh jaga hal ehwal jiran ni, Islam suruh. Yang Islam tak bagi jaga, kita hari ni kadang-kadang bila jaga-jaga dia nak mengelak sikit, dia kata apa? Ustaz, jangan jaga tepi kain orang Ustaz. Islam memanglah dia taklah sampai ke tahap orang katakan melebih. Islam suruh apa? Jaga hal ehwal jiran. Kalau hari ni nak kata jaga tepi kain orang, iyalah, jagalah tepi kain orang. Yang Islam tak bagi, jaga dalam kain orang. Itu je. Ada hadnya. Islam suruh jaga. Sebab itu ada 7 perkara kata baginda Nabi, hidup dalam bermasyarakat kena laksanakan 7 perkara. Baik. Balik semua kita nak sebutkan. Jadi ini kita lihat hari ini masyarakat dia suka apa? Tiru. Benda-benda yang bukan datang daripada Islam, dia tiru. Tiru cara sambut birthday. Hari ni setakat orang kata potong kek tu biasa. Beli kek potong tak apa. Nak tiup kek tak apa.
Tapi kalau kita perasan, budak-budak muda, budak-budak sekolah, bila dia sambut birthday dia pergi sekolah, balik baju penuh dengan tepung. Dia sanggup beli tepung pergi, meraihkan kawan dia yang sambut birthday tu, dia tabur tepung. Dah satu membazir, satu lagi bukan kaedah Islam. Tepung tu balik paling tidak buat cokodok lemping boleh makan kaum. Tapi habis, inilah yang berlaku dalam negara kita kepada anak-anak muda kita. Sebab apa? Mereka lebih gemar mengambil benda yang kadang-kadang mereka pun tidak tahu hujung pangkalnya datang daripada mana. Islam dah ajar dah. Ada kaedahnya yang patut diambil dan diterjemahkan dalam kehidupan. Di mana kita buat bukan buat saja, tetapi kita buat itu dengan ilmu dan kita buat itu dengan mengharap redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga yang diajar kepada kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan uluhiyah ini, iaitu dah diajar kepada kita supaya tidak loba. Tidak terlalu loba untuk mengetahui kaifiat dan kedudukan sifat beriman, mempercayai sifat-sifat Allah yang telah didapati dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempersoalkan kaifiat dan juga kaedah dan juga keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kita tidak dituntut, tidak membahaskan. Orang katakan kalau belajar boleh kita ni, tapi jangan terlalu gopoh. Sebab tu dia kata jangan loba. Jangan kita nak tahu tentang zat Allah, sifat Allah secara sepenuhnya. Belajar sikit-sikit tak apa, fahamkan sikit-sikit. Jangan belajar dalam masa yang singkat nak tahu semua. Kerana tidak siapa pun yang dapat mengetahui akan hakikat sifat-sifat Allah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Carilah macam mana pun nak tahu macam mana sebenarnya keadaan Allah, macam mana rupa Allah, tak akan jumpa. Maka sebab itu dikatakan di situ jangan loba. Dan tidak boleh menyerupakan sifat Khaliq, sifat Allah itu dengan sifat makhluk, seperti mana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Mereka menyerupakan Al-Masih, iaitu Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin pula, mereka menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Ini yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah, dan begitu juga dengan orang yang mana menjadi pengikut kepada Al-Masih, yang mana mereka cuma sekadar mengikut begitu saja, tidak mendalami apa yang terkandung dalam kitab Injil. Dan kita harus faham bahawa mengenai zat Allah ini ataupun sifat-sifat Allah ini, Allah yang wujud lagi khadim ini adalah Allah itu dia berdiri di atas zat Allah itu sendiri. Dia tak macam manusia. Manusia ni diperlukan kepada pertolongan. Nak jadi menteri, Perdana Menteri itu orang yang paling berkuasa tu tuan. Orang yang paling berkuasa dalam negara, Perdana Menteri. Dia pun tak boleh berdiri atas diri sendiri, melainkan mengharapkan bantuan daripada orang lain. Kalaulah menteri-menteri yang ada tarik sokongan, jatuh ya. Malaikat berkumpul, semua malaikat bakat mogok. Kita jangan tolong Allah, agar Allah boleh jadi Allah dah. Tetap. Tapi malaikat takkan buat benda begitu. Kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat ni makhluknya yang sangat taat. Sangat taat malaikat. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah ni dia tak perlukan sebenarnya. Walaupun kita baca di dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis Nabi, adanya para malaikat, adanya Rasul. Rasul-Rasul ini sebagai pesuruh Allah. Apa yang Allah utuskan, apa yang Allah perintahkan, Allah suruhkan, itulah yang dia akan sebarkan kepada umat dia. Malaikat pula, apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan, itulah yang dia akan buat kepada makhluk-makhluk yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Tapi kalaulah mereka ini tidak ada sekalipun, Allah itu tetap berkuasa. Kerana apa? Allah itu dia bersifat khadim. Dia wujud, dan Allah itu khadimnya, Allah itu zat Allah itu, dia takkan mengharapkan bantuan daripada orang lain. Dalam bab khadim ini pun, sebab itulah para ulama
Makna qadim tu dulu, qadim ini tuan-tuan, makna qadim tu tidak ada permulaan bagi adanya. Dia dah ada dah. Dia dah ada. Tapi tak ada permulaan sebelum dia ada. Tu qadim. Bahasanya mudah bagi faham gitu. Yang dikata qadim itu, dia ada tetapi sebelum dia ada tu tidak ada permulaan, memang sentiasa ada. Itu qadim. Jadi dalam bahasa mudah ni, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia sebut qadim ini maksudnya lama. Lama ni jadi banyaklah perbahasan. Kadang-kadang dia boleh pecah itu, pecah ini. Maka sebab tu para ulama disebutkan bahawa ulama ilmu kalam ataupun ulama ilmu usuluddin dia bahagikan qadim itu yang dikatakan Allah itu adanya Allah itu apa orang katakan kekalnya Allah itu, dia pecahkan kepada 3. Pertama, dia kata qadim dari segi apa? Zamani. Qadim dari segi zaman, masa, yang melibatkan masa. Qadim yang melibatkan masa ni contohnya, ada orang, kalau kita ni dia akan tengok bangunan-bangunan di Kuala Lumpur contohnya. Ada bangunan-bangunan yang lama, yang dikekalkan, bangunan-bangunan lama. Jadi nak tunjukkan bangunan lama ni, takkan nama dia bangunan lama, melainkan adanya bangunan baru dibuat. Jadi dia ni bangunan lama, jadi lama. Tapi sebelum adanya bangunan yang lama ni, dia bangunan yang lama tu ada ke tak ada? Dia pun tak ada. Nak menunjukkan beza dengan Allah. Allah ni sentiasa ada. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Sentiasa ada. Tapi kalau bangunan tadi, sekarang kita tengok ada. Dan dia dikenali sebagai bangunan lama. Sebelum wujudnya bangunan lama ni, bangunan tu pun dulu tak ada. Hutan belantara contohnya begitu. Itu dari segi khadim, dari segi khadim zamani, khadim dari segi masa. Ada juga ulama ilmu kalam, ilmu usuluddin disebut khadim idhafi. Khadim idhafi ini maksudnya khadim yang melibatkan adanya sandaran. Disandarkan. Kalau tak disandarkan tak boleh. Dia mesti disandarkan. Contohnya apa? Ayah. Ayah dengan anak, mana yang lebih tua? Ayah. Ayah tu akan lebih tua daripada anak. Mustahil anak lebih tua, sebab anak dia akan lahir selepas ayah ada. Jadi maksudnya adanya ayah tadi yang dikatakan lamanya ayah tadi, setelah mana dia ada, barulah anak dia datang, baru dia jadi lama. Itu khadim dari segi idhafi, maksudnya yang disandarkan. Dia tak akan boleh adanya orang katakan secara sendiri, anak tu ada sendiri tanpa ada ayah, tak, dia mesti ada. Tapi yang ketiga tu yang dikatakan khadimnya Allah itu khadim zati, khadim dari segi zat. Khadim ini yang dinisbahkan hanya kepada Allah, dia tak dinisbahkan kepada benda lain. Maka khadim ini tak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Allah itu sebelum ada benda-benda yang lain, Allah dah ada. Setelah musnahnya benda-benda yang lain, yang alam ini berlakunya kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila mana bumi digegarkan dengan segegar-gegarnya, bila mana bumi mengeluarkan isi perutnya, musnah, hancur semua. Allah tidak pernah hancur. Jadi adanya Allah dengan tidak ada permulaan, dan Allah juga tidak ada pengakhiran. Itu yang kita kena faham dari segi orang kata Allah SWT. Tapi kalau tak faham pun tak apa, sedikit-sedikit. Kita jangan paksa kepala nak bagi faham secara mendadak. Takut sekali lagi, sebab ilmu akidah ni tuan-tuan, benda tak nampak. Sebab tu kena jaga. Bila saya sebut tentang idhafi tadi, qadim idhafi, qadim yang disandarkan, ini pun sama juga dengan lagu nasyid. Tak tahu saya pernah sebut atau tidak kepada tuan-tuan. Ada satu nasyid yang disebut, Ya Allah, Allah, al-ghizna ya Rasulullah. Lagu selalu kita dengar kan. Dari segi hukum hukum akidah, lagu ni sebenarnya boleh bawa sesat kalau kita faham. Kalau yang jenis tak faham, dia menyanyi begitu saja, tak apalah. Macam kita menyanyi lagu orang putih, nak menyanyi pun tak pandai, takut lagi tuan-tuan gelak pula. Tapi contohlah, contoh. Kalau salah tuan-tuan jangan marah. Macam kita duk nyanyi lagu One Way Ticket
one way ticket to the blue, chua train, you can down back, God come back. Apa Ustaz ni? Mana saya tahu dia penyanyi, saya menyanyi lagu orang putih. Maksud apa? Saya tak tahu. Bukan pada orang putih. Bahasa ubi kentang, belum makan ubi kayu je. Tak apalah yang kita tak faham. Samalah dengan lagu Arab pun. Kalau dia menyanyi, dia tak faham, tak apa. Tapi kalau dia faham, kena tanya pula. Kamu faham lagu ini, apa maksud di sebalik kata-kata yang kamu lafazkan? Itu lirik lagu tu. Tapi yang kamu lafazkan ni, kamu faham tak dengan maksud yang kamu lafaz sama dengan lirik tadi? Kalau dia kata faham, baru kita boleh meletakkan hukum. Kalau dia kata saya cuma sekadar nyanyi je lah, faham lagu tu tapi sekadar nyanyi biasa begitu, okey tak apa. Tapi kalau dia faham betul-betul lagu tu tak boleh menyebabkan gugur akidah. Yang sedap kita dah dengar tu, ya. Allah aghisna ya Rasulullah. Sebab apa? Dalam kalimah dia menyebutkan bahawa wahai Rasulullah, tolongkan aku, tolong selamatkan sepenuhnya. Boleh tak kita minta tolong kepada Nabi? Boleh. Boleh tak minta tolong kepada Rasulullah ni? Boleh. Tapi bila? Waktu Nabi masih hidup. Nabi dah mati, tak boleh lah. Tak boleh kita minta tolong. Nak minta tolong ke Abang Zainal, pergi duduk atas kursi. Dia hidup pergi. Besok dia mati, jangan dah pergi kubur dia. Abang Zainal, tolonglah Abang Zainal. Macam orang dah buat, nak pergi Melaka dekat Pulau Besar sana, nak minta tolong. Minta tolong apa? Orang tu dalam kubur entah apa jadi dia pun kita tak tahu. Dah minta tolong ke dia. Ini kan pula kita nak minta tolong kepada orang yang mana Allah muliakan dia. Kita minta tolong kepada Nabi boleh ketika mana Nabi masih hidup. Sahabat buat. Tapi bila mana Rasulullah telah wafat, kita tak boleh minta tolong terus kepada Nabi, melainkan dengan bertawassul. Tu kena belajarlah ilmu tawassul. Contohlah contoh. Ini contoh ringan, contoh mudah. Ramai di kalangan kita kena penyakit COVID. Jadi kita buat satu majlis, mari kita sama-sama kita berselawat ke atas Nabi. Macam-macam selawat. Malam ni tuan-tuan kita akan berselawat dengan 40 jenis selawat Nabi. Kita pun berselawatlah. Macam-macam selawat kita bawa. Akhirnya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan selawat yang telah kami lafazkan tadi, ya Allah, selawat yang dimuliakan kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pohon kepadamu ya Allah, dengan keberkatan selawat tadi, sembuhkanlah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang sedang dijangkiti wabak COVID-19. Disandarkan selawat tadi, keberkatan selawat Nabi tadi, mohon kepada Allah, bukan mohon kepada Nabi. Minta kepada Allah. Itu boleh. Tapi sebab tu saya kata tadi, bagi orang yang faham. Tapi kalau orang tu tak faham, dia menyanyi begitu, macam nak kata, ui, jatuh akidah kan. Tak adil lah. Sebab tu kena faham. Tapi kalau berterusan tak faham pun tak kena juga. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Islam suruh kita menuntut ilmu. Nabi suruh menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu, pening kita. Ya. Jadi sebab itulah hari ini kita kena tengok dalam suasana hari ini, fitnah yang datang macam-macam fitnah hari ini. Saya amat bimbang kalau fitnah itu ada fitnah yang melibatkan akidah. Fitnah-fitnah dunia ni itu duk bergaduh ke isu politik ke, itu punya pasal lah. Yang saya pening kalau fitnah itu melibatkan fitnah akidah. Fitnah akidah. Hari ini tuan-tuan untuk berapa ramai hari ini rakyat negeri Islam tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab tidak ada booster. Tak cucuk booster. Di Indonesia, Menteri Agamanya, dia bercakap, saya dengar ucapan dia. Saya faham yang dia maksudkan itu sebenarnya dia nak sebut azan ni janganlah kuat-kuat. Janganlah sana azan sini azan. Dia nak sebut begitu. Tapi oleh kerana kesilapannya, dia telah menyamakan yang dia nak sebut azan tu, dia bagi contoh seperti mana kalaulah anjing menyala. Orang Melayu kita tuan-tuan cukup sensitif dengan anjing. Babi juga sensitif, ya. Tengah dia berzina tu haram tak? Haram. Ambil telinga babi campak api. Oi, babi
dia betul. Padahal dia berzina tu dia pun haram lah. Dia marah sebab kita campak telinga babi yang haram tu. Sebab babi, anjing cukup sensitif. Jadi orang Indonesia hari ini, rakyat Indonesia bangun protes kerana menterinya samakan laungan azan itu, marah laungan azan itu disamakan seperti anjing yang menggonggong, anjing yang menyala. Itu di Indonesia. Tapi kita di Malaysia bukan setakat marah azan, tak boleh sembahyang. Berapa ramai hari ini orang tak boleh sembahyang. Sebab itu kena tengok dalam perkara ini. Kenapa kita takut sangat nak bagi orang sembahyang? Tak boleh, sebab mereka tidak ada cucuk vaksin yang ketiga, booster, mereka tak ambil. Awak kalau kena ambil booster ni tak kena COVID tu. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang pergi ke Mekah, pergi mengerjakan ibadah haji, diwajibkan ambil booster baru boleh. Itu kerajaan international telah buat syarat nak melepasi sempadan international kena ada booster. Okeylah, ramai sahabat-sahabat kita ambil booster atas keterpaksaan mereka nak mengerjakan ibadah haji. Tapi bila balik ke negara Malaysia, berapa ramai yang kena COVID? Tu dah ambil COVID, dah ambil booster, kena juga COVID. Sebab kita harus faham bahawa booster ke, Pfizer ke, Sinovac ke, COVID itu sendiri pun dia adalah makhluk. Yang menyebabkan kena atau tidak, yang menyebabkan sembuh ataupun tidak, Allah, bukannya makhluk. Makhluk hanya sebagai kita berusaha. Islam suruh kita berusaha. Jadi ambil booster, ambil segala-gala suntikan, semua ni itu sebagai usaha. Tetapi jangan usaha itu sehinggakan menghalang orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bila keluar arahan tu 2 hari lepas, saya terfikir satu. Bila keluar arahan secara mendadak, ada tak persiapan yang dibuat? Tak sempat. Bila Jabatan Agama keluarkan arahan begitu, Selangor lah, Selangor, lain tak. Sebab saya tengok negeri Terengganu, negeri Sarawak sendiri membagi sembahyang, walaupun tak ambil booster, Selangor saja. Bila kita buat keputusan mendadak begitu, bermaksud persiapan tak sempat dibuat. Jadi akan berlaku penipuan dalam melaksanakan tugasan. Apa maksudnya? Bila dikatakan nak sembahyang Jumaat, mestilah setiap orang itu selekat 2 vaksin dan ada booster suntikan ketiga. Saya tanya balik, Tuan Haji, booster ni macam mana nak dapat cepat? Dia kata, Ustaz, kebanyakannya dia akan beri prioriti kepada orang yang umur 60 tahun ke atas. Imam masjid adalah umur 60 ke bawah. Bermaksud tak semua pak imam yang ada cucuk booster. Kalau makmum jamaah tak boleh pergi sembahyang, kenapa pak imam boleh jadi imam sekali solat Jumaat? Jangan kita menipu dalam ibadah. Kawan saya telefon daripada Mekah. Ustaz, ada orang tanya, sekarang ni Saudi dia buat peraturan, Ustaz, bukan boleh minta tawaf sesuka hati. Iyalah, sebab zaman sekarang ni wabak COVID dia takkan benar macam dulu. Dia hanya bagi orang tertentu. Jadi keutamaan dia beri kepada orang yang pakai ihram. Sebab dah pakai ihram kena masuk tawaf. Ni kawan saya tanya, dia kata, Ustaz, dia kata kat saya, dia nak pakai ihram walaupun tak niat ihram, konon-konon macam nak mengerjakan umrah. Sebab dah duduk di Mekah. Jadi dia nak masuk pergi tawaf supaya pengawal Masjidil Haram tak halang dia. Saya kata tu menipu. Orang pergi Mekah nak bertaubat akan dosa menipu, pergi sana dah bertaubat, ya Allah aku banyak menipu, ya Allah. Ini datang ke Mekah buat penipuan di Mekah, nang bokati nang kui. Buat apa kita nak menipu dalam kita ni? Kalau dah kita dapat sebanyak itu sahaja yang dibenarkan, buat sebanyak itu. Allah tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan kita. Dia tak payah menipu. Saya kata, bang, dia nak buatlah, terpulang pada dia, tapi abang nasihatkan. Tapi abang jangan buat. Kerana kalau abang buat juga sama je bang, abang pun menipu juga. Jangan duk menipu dalam kita buat ibadah. Kalau macam tu bang,
Senang kalau nak boleh menipu je tu. Tawaf kalau batal wuduk tak payah pergi ambil semayang pun kan orang tahu pun. Tak payah pergi ambil wuduk bang, selesaikan 7 pusingan tu, orang nampak 7 orang. Jadi kita ni tuan-tuan, nak menipu ni memang mudah. Bukan zakat di Mekah, di Malaysia ni pun tuan-tuan nak bayar zakat, tuan-tuan nak menipu pun boleh juga. Dalam borang zakat tu dia akan tulis apa yang tuan-tuan bagi kepada mak bapak sebulan berapa, beri kepada anak-anak sebulan berapa peruntukan, rumah sewa, kereta. Bagi kepada mak contoh RM50 ya setiap bulan, tulis anak 300 setengah. Bagi kepada anak, sepatutnya dia bagi kepada anak ni perbelanjaan sebulan 100, dia tulis sana 200 setengah. Kira balik. Ustaz yang bahagian lembaga zakat kata, oh ustaz, tuan ni sebenarnya tak layak lagi tuan. Sebab apa? Tuannya perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan. Oh ya ke ustaz? Padahal menipu. Boleh je pun. Tapi boleh menipu pegawai zakat, boleh menipu orang lain, tetapi tidak boleh menipu Allah yang Maha Esa. Sebab tu saya katakan, kita boleh menipu jutaan manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Allah yang Maha Esa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita kena faham atas apa yang kita bicarakan tentang uluhiyah, dan insya-Allah kira mana diizinkan oleh Allah kita akan masuk dalam perbincangan yang akan datang tentang penjelasan melalui rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu iaitu kita kena iktiqad dalam diri kita bahawa Allah ni Tuhan yang Maha mentadbir. Manusia mentadbir tak? Bapa mentadbir rumah tangga, wakil rakyat mentadbir dul kawasan dia, ahli parlimen mentadbir seluruh kawasan parlimen dia, Perdana Menteri mentadbir seluruh negara. Tetapi mentadbirnya Allah Maha hebat, yang akan kita lihat tidak sama langsung seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir, kerana Allah itu adalah pentadbir tunggal tanpa memerlukan sebarang bantuan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita agar kita jauhkan daripada perkara-perkara, terutama sekali perkara yang melibatkan kepada kesyirikan. Sebab itu saya katakan di mutaakhir ni saya lihat banyak benda-benda yang kadang-kadang datang daripada orang-orang agama, sehingga kan sekarang ni dah keluar ada pernyataan, ada juga di kalangan para asatizah sebut manusia ni daripada kajian sains menunjukkan manusia ni daripada cahaya. Ini pun satu benda saya tak tahulah. Saya pun mengaji dulu aliran sains juga. Ya. Tapi bila kita mengaji sains, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Sebab kita dah sebut dah, Ahli Sunnah wal Jamaah pegangannya Al-Quran dan Hadis. Apabila ada sesuatu akal minda yang berlawanan dengan Hadis dan Al-Quran, tolak dulu akal dan minda, pegang Hadis dan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah dah jelas manusia itu Nabi Adam AS dicipta daripada tanah. Sampai kepada kita setelah mana Adam dan Hawa bertemu, lahirnya anak-anak Nabi Adam dan Hawa sebagai keturunan, maka di sana bermulalah manusia itu daripada air mani, titisan air mani. Dia takkan boleh lari daripada Nabi Adam atau kita dulu datang daripada ciptaan Allah, iaitu Allah cipta daripada tanah. Turun sampai ke bawah ni, apabila bertemunya dua khitan, suami dan isteri, maka di sana adanya air mani, adanya orang kata yang disebut dalam Al-Quran sebagai nutfah, alaqah, mudghah, disebut dalam Al-Quran. Semua itu merujuk kepada air mani, merujuk kepada darah, merujuk kepada daging yang berketul. Tapi tak ada yang kita boleh kaitkan bahawa manusia ini cipta daripada cahaya. Cahaya itu siapa? Malaikat. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi kenapa kita bingungkan masyarakat kita yang jahil ini? Ramai lagi masyarakat yang tidak memahami benda-benda yang furuk, benda-benda yang kecil. Apatah lagi kita bawa kepada benda-benda yang terlalu tinggi, sehingga kan masyarakat akan jauh tersimpang daripada kebenaran Allah. Itu yang kita bimbang. Maka bantulah masyarakat kita ke arah memahami agama, bukan kita membawa satu benda yang terlalu tinggi sehingga kan masyarakat terbesong daripada agama. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu.
Permudahkanlah bagi diri kami, ahli keluarga kami, dan melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kekalkanlah, istiqamahkan pada diri kami akan akidah yang benar, ibadah yang tepat, dan ibadah kami juga merupakan ibadah yang diterima-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, gunakan syurga olehmu, maka kami mohon kepadamu, jadikanlah diri kami ini, kedua ibu bapa kami, seluruh jamaah kami ya Allah yang hadir dan juga ahli keluarga masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan mereka di tengah hamba-Mu ya Allah, yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami terakhir, lalu Kau kurniakan kepada kami akan nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar. Mau Ustaz lambat sikit Ustaz. Hujan.